أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan hidayah yang Allah kurnia bekal buat kita sekali lagi dapat sama-sama kita bertemu di Dewan Baitul Salam ini, tak lain tak bukan untuk kita mempelajari kalamullah berkenaan dengan pembacaan dan tadabburnya. Semoga sedikit daripada usaha ini Allah Taala hitunglah ianya sebagai amalan soleh. Dan dengannya kita senantiasa berharap inilah jalan shortcut untuk kita masuk ke dalam Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tanpa kita buang masa, sebagaimana biasa kita akan menyebutkan terlebih dahulu urutan huruf hijaiyah. Saya sebutkan, kita ikut bersama-sama. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Baik, barakallahu fikum. Jom kita sambung terus kepada Iqra kita. Muka surat apa saya? Iqra 2, muka surat 22 saja. Okey. Jom kita sama-sama bacakan Iqra 2 pada muka surat yang ke-22. Saya sebutkan, kita ikut bersama-sama juga. Saja, wa ata, fa'awa, yatama, fanada, fahada, wa'asa, la'ala, faqada, tamara, khataya, fatawa, dahaha, khalata, sawaba, fatawala, tabaraka, makana, wa khafa, ghamama, syahada, malaha, ta'ala, asaya, nasara, ataha, banaha, talaha. Jadi yang kita sedang belajar pada malam hari ini berkenaan dengan alif maksurah. Alif maksurah, alif yang pendek, tapi tetap juga kena bawa hukum alif panjang. Still kena baca dua harakat juga. Dan bila kita nampak alif maksurah ni, cara berhenti dia bukan handbrake. Dia kena break pelan-pelan. Macam kita baca tadi, wadduha wallaili idza saja. So dia jangan wadduha wallaili idza saja. Dia tak boleh mengejut macam tu. Walaupun dia pendek, tetap juga bawa hukum alif panjang. Ramai-ramai baca daripada wa'ata, 1, 2, 3. Wa'ata, fa'awa, yatama, fanada, fahada, wa'asa, la'ala, faqada, tamara, khataya, fatawa, dahaha, khalata, sawaba, fatawala, tabaraka, makana, wa khafa, ghamama, syahada, malaha, ta'ala, asaya, nasara, banaha, talaha. Sambung sebelah. Rama, ramaya,
Ramaya. Ramaya. Ba'a. Baya'a. 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 Qama. Qawama. 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 Dama. Dawama. 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 Ana. Anaya. 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 Zada. Zadaya. 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 Hala. Halawa. 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 Qala. Qalawa. 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 Baik. Barakallahu fikum. Sama juga, dia tak ada apa-apa yang berat kecuali kita nak kena bezakan panjang dan juga pendek. Tersalah panjang pendek akan menyebabkan pertukaran makna. Baik, sebelum kita baca Quran ramai-ramai, Roma 1 2 3. Roma. Romaya. Romaya. Qawama. 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 Dama. Dawama. 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 Anaya. 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 Zada. Zadaya. 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 Hala. Halawa. 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 Qala. Qalawa. 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 Baik, kita berhenti dekat sini. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung pada muka surat 24 pula insya-Allah. Baik, jom kita ambil waktu untuk panjangkan bacaan Quran kita. Hari ni sambung muka surat 87 bawah kali. Ya ayyuhallazina amanu. Baik, tanpa kita buang masa, bacalah Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu. Buka muka surat 87 ayat yang ke-59. Bacalah sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Kalau panjang kita berhenti kat ati'ullah, tarik balik ati'ullah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا Okay, setiap orang akan baca ayat ni. Kenapa saya berhenti agak panjang? Pasal nak ikut cerita. Kita berhenti, ikut cerita. Okey, Wan, silakan. Jom baca ramai-ramai. Start daripada Ya ayyuhalladzina amanu. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا tarik balik يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول
ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا tarik balik إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Baik, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengambil waktu sebelum kita mendirikan salat fardu Isya untuk sama-sama kita mentadabburi ayat 59 sampai ayat 63 yang kita bacakan di malam hari ini. Pada ayat yang ke-59 ini jelas Allah Azza wa Jalla perintahkan ke atas kita untuk taat kepada Allah, kepada apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan ke atas kita. Begitu juga dengan Rasul. Jadi Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kalian. Tapi pemimpin ni pemimpin mana yang kita nak kena follow? Pemimpin yang menegakkan Quran dengan sunnah. Selama mana pemimpin tersebut dia ajak kita buat kemungkaran, boleh taat ke tak boleh taat? Tak boleh taat. Jadi jelas pada ayat ini Allah nak bagi isyarat kepada kita, kadang-kala perselisihan kita dengan para pemimpin itu biasa. Tetapi tidak pada Allah, tidak pada Rasul. Jelas? Sebab Allah kata kat sini jelas, ati' Allah, ati'ur Rasul. Tapi pada perkataan ulil amr, Allah Ta'ala tak kata ati'. Allah terus sambung sahaja. Menunjukkan di sana akan adalah Allah uji kita dengan para pemimpin kita. Sama ada pemimpin yang saleh ataupun pemimpin yang taleh. Jelas. Fa in tanaza'tum fi syai', dalam hidup ini kita senantiasa akan berselisih pendapat, berselisih faham. Jadi Allah Ta'ala ajarkan kepada kita dalam urusan agama ini, kalau kita berselisih pendapat, nak kembali pada siapa? Farudduhu ilallahi war rasul. Kembali pada Allah, kembali pada Rasul. Itu jalan paling selamat. Tak ada jalan-jalan takwil yang lain lagi dah. Balik pada Allah, balik pada Rasul, pasti selamat. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu pun kalau kalian beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Dan Allah kata, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik pula akibat dan balasannya. Kan? Cari Allah, cari Rasul dahulu. Jangan cari redha manusia. Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih dia kata apa pada kita? Ridhan nas ghayatun la tudrak. Kalau kau cuba cari redha manusia, jumpa ke tak jumpa? Tak akan jumpa. Tapi redha Allah Ta'ala kalau kita cari, mesti jumpa. Sebab itu Allah kata, itu yang terbaik. Patah balik pada Allah, patah balik pada Rasul, itulah sebaik-baik yang lebih utama untuk dirimu dan akan ada balasan terbaik untuk dirimu. Patah balik pada ayat 60. Sambung. Tidakkah engkau, duhai Muhammad, memperhatikan yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik? Tidakkah engkau, duhai Muhammad, memperhatikan orang-orang yang mengaku bahawa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu? Dekat sini Allah nak cerita pasal orang munafiq. Kalau setakat nak dakwa, ramai orang dakwa ikut Allah, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke hari ini kalau kita tengok geng-geng yang kita berselisih pendapat dengannya, kalau kita kata kita klaim ikut ahli sunnah wal jamaah, dia pun klaim dia ahli sunnah wal jamaah. Kita kata kita ikut Quran dengan sunnah, dia pun boleh ikut Quran dengan sunnah. Tapi kita boleh neraca, kita boleh bezakan dengan neraca akal kita. Kan? Ada yang mendahulukan, kita boleh tengok ada orang yang memperjuangkan. Contohlah ada ustaz daripada pantai timur sana yang tak disambung tauliahnya kan. Tak ada neraca akal yang sihat. Kita kata kita memperjuangkan agama ikut Allah, ikut Rasul. Tiba-tiba dia kata untuk motor tak kena hilang, tak dia apa-apa kan. Ambil paku, panaskan ujungnya, kemudian tulis 2468 fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So tak pernah dianjurkan. Kalau awal-awal lagi, kalau benda tu betul-betul boleh, kata Imam Ibn Katsir, "Lau kana khairan lasabaquna ilai." Benda ni kalau elok dah lama dah orang-orang dulu buat. Kami diajar untuk buat benda tu. Baik, Nabi sendiri tulis kat unta Nabi Qaswa tu 2468, tapi kenapa Nabi tak tulis? Kan? So kita nak tiru ke tak nak tiru, kembali pada Allah, kembali pada Rasul. So kalau tak ada lah. Sebab itu Nabi kata, ikatlah untamu kemudian tawakal. 2468 tinggal tak jadi.
Kena tawakal, kena ikat dulu. Okay, settle? Mungkin dia ingat tu kot. Ikat tu tulis 2468. Innalillahi wa inna ilaihi. Jangan. Saya ikut pelik-pelik. Okay. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka dakwa follow engkau. Ikut apa yang kau bawa, ikut apa yang terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Tapi mereka tetap nak apa? Nak ketetapan hukum itu mengikut jalan taghut. Taghut itu siapa? Jalan orang-orang yang zalim. Dalam arti kata yang lain, taghut itu jalan setan. Cara mudah nak faham. Tak mau ikut cakap Allah, nak ikut jalan syaitan. Tapi klaim ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak berlaku sekarang? Ada lah. Faham tak? Pakai serban, pakai ridak, pakai tongkat, apa semua nampak macam pakaian agama. Tapi buat macam agama bomoh. Nampak macam ajaran bomoh. Tilik menilik. Kan? Dan semacamnya. Wa qad umiru ay yakfuru bih. Padahal mereka telah pun diperintahkan untuk mengingkari hal tersebut. Jangan ikut jalan setan. Dan kata Allah, wa yuridu syaitan ayudillahum dalalan ba'ida. Syaitan tetap juga ingin mereka itu tersesat dengan kesesatan yang amat jauh. Sebab tu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita duduk atas jalan Allah Taala ni, jalan-jalan Rasul ini, memang kita akan letih, kita akan penat. Dan kalau kita duduk atas jalan syaitan ini, kita akan happy saja, betul tak? Boleh tengok kepada orang-orang yang pergi naik kelab, boleh tengok orang yang mabuk, boleh tengok kepada orang yang duduk dalam majlis-majlis selera, happy go lucky. Kita pula duduk dalam majlis ilmu, kita akan tersengguk-sengguk. Kebiasaannya. Kenapa? Kerana kita dengar qala Allah, qala Rasul. Tapi dalam urusan mereka pula, kebanyakannya mereka penuh dengan gelak ketawa, sandiwara. Banyaknya cerita-cerita yang menakjubkan, menyebabkan orang wow. Betul tak betul cerita lain, tapi Tok Guru yang cerita. Kan? So kami kena hadam, kami kena telan. Tak, kita tak macam tu. Sebab itu syaitan ini dia nak kita tersesat dengan kesesatan yang amat jauh. Na'udzubillahi min dzalik. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila ar-rasul, dan tatkala dikatakan kepada orang munafik tadi, jomlah ikut jalan Allah, jomlah ikut jalan Rasul. Engkau boleh lihat, kata Allah, ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa. Orang munafik ni bukan setakat tak nak join majlis tersebut, tapi malah dia halang orang lain daripada ikut yang jalan engkau ajak tersebut. Ada tak orang-orang macam tu? Ada. Kita jangan jadi orang-orang macam tu. Kita kalau tak mampu nak ajak orang duduk atas jalan hidayah, jangan sampai menjadi penghalang kepada jalan hidayah. Macam orang munafik ni lah. Kemudian Allah kata apa lagi? Fa kaifa idza asabatum bima musibatum bima qaddamat aydihim. Macam manalah hal keadaan mereka bila kelak musibah menimpa mereka, iaitu orang munafik, disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Dekat akhirat. Thumma ja'uka yahlifuna billah, kemudian mereka mendatangi engkau wahai Muhammad, malah mereka bersumpah, in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Sesungguhnya ini ucapan mereka lah, yang kami nak sebenarnya duhai Muhammad adalah urusan kebaikan dan juga kedamaian. Seolah-olah ayat ni nak bagi tahu kepada kita orang munafik ini sifatnya talam dua muka. Jumpa lain, pusing belakang lain. Dan sebab tu ayat-ayat macam ni kita boleh jumpa pada muka surat 3 je sebenarnya. Surah Al-Baqarah awal-awal itu kan. Yang tak kala mereka kata apa tu? Innama nahnu mustahzi'un. Wa idza qila lahum aminu bima wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum mustafa walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau jumpa orang-orang beriman, orang munafik dia kata kita geng, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatin, kalau mereka kembali kepada setan-setan mereka, maksudnya geng-geng itulah. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dia kata kita sebenarnya satu geng, kami dengan orang beriman tu kami main-main sahaja pun. Maka Allah tempelak, Allahu yastahzi'u bihim, Allah pun akan mempermain-mainkan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kecelakaan paling besar bagi umat manusia ni, kalau dia jahil cerita lain, tapi kalau dia ni betul-betul mempergunakan agama ni, memang Allah Ta'ala akan biarkan kita tersesat dan tenggelam pula dalam kesesatan. Dan modus operandi syaitan jadi berjaya lah. Wa yuridu syaitan ayudillahum dalalam ba'id. Syaitan nak kita ni sesat jauh sangat. Dan kita pula rasa benda kita dok buat tu urusan agama nampak molek. Benda baik apa? Salahnya, maka khalas, memang salah. Kalau tak ikut Quran dengan sunnah, maka akan jauh kita tergelincir ataupun kita tenggelam. Tengok apa lagi kata Allah Ta'ala. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim.
Di sini kenapa saya berhenti ke ayat ni, saya nak kita semua perasan dan kita perhatikan. Allah kata Allah Ta'ala Maha tahu tentang apa yang terdapat dalam urusan hati orang munafik. Kita pun kalau kenal orang-orang munafik nak kena bikin apa? Allah ajar, fa'arid anhum, berpaling. Jangan jadikan BFF. Jadi kawan tak apa, jadi kenalan tak apa, tapi jangan jadi khalil. Jangan jadi kawan yang rapat, teman akrab, jangan. Allah suruh buat apa lagi? Wa'idhum, ingatkan mereka. Apa yang kau buat ni salah. Wa qul lahum fi anfusihim qawlam baligha. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala kata nak berbicara dengan orang munafik ini kena bagi satu ucapan yang membekas di hati mereka. Kena bagi satu tamparan hati. Kalau sampai sebuah tahap kita kata, kalau beginilah perangai engkau, sampai sini sahajalah persahabatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang menyebabkan dia terkesan, dia tak nak kawan lagi dengan aku dah. Ataupun kita bagi satu tamparan, kalau kau masih berbuat begini, neraka Allah Azza wa Jalla menanti-nanti kedatanganmu. Walaupun kita kata kita bukan sebagai hakim, tapi apa yang kau buat ini jelas salah. Dan kesalahan ini tak ada tempat lain kecuali masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena pesan. Sebab kita tak baik. Dan kita senantiasa berharap dengan pesanan kita tadi, dia mendapat pelajaran dan kita pun sama-sama dapat mengamalkan apa yang kita larang-larang tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Silakan. Bismillah. Bukan macam munafik lepas tu. Sama. Kalau orang ajak kita buat kepada perkara yang mungkar, maka wajib untuk kita mengingatkan dia. Kan? Sebab tu saya teringat, selalu saya bawa ayat Abdullah ibn al-Mubarak ketika ditanya oleh Al-Habib bin Jalab. Apa kata Al-Habib bin Jalab kepada Abdullah ibn al-Mubarak rahmatullahi alaih? Apakah nikmat paling besar Allah Ta'ala bagi pada insan? Nikmat paling besar. Pendek cerita, dia jawab gharasatul aql. Gharizatul aql, akal yang tajam. Dengan akal yang tajam kita kenal Allah, kenal Rasul, kenal mana baik, mana bu. Fa illam yakun, dia kata kalau seseorang itu tak memiliki akal yang tajam, apa nak kena buat? Husnul adab. Kau kena berakhlak dengan akhlak yang baik. Kalau kita sedar otak kita ni nak ngapai tak kuat dah, nak hafal dalil tak kuat dah, maka apa yang kita dapat daripada input yang bermanfaat, cuba untuk beramal. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Fa illam yakun, dia tanya lagi, kalau orang tu tak boleh berakhlak baik, nak buat apa? Dia kena cari akhun syahik ataupun akhun syafiq, yastashirullah. Dia kena cari seorang teman yang soleh, yang boleh bagi kepada dia, apa kita panggil? Motivasi. Ataupun bagi nasihat. Saat dia nak buat maksiat, kawan dia tarik daripada tergelincir. Kena cari kawan baik-baik. Dan yang keempat, dia tanya, fa illam yakun, kalau dia tak ada kawan-kawan yang baik, kawan dia semua nakai-nakai, apa dia nak kena bikin? Sumtu kathir. Kena banyak diam. Jangan semua benda nak komen. Fa illam yakun, dia tanya lagi, kalau dia tak boleh banyak diam, dia kerja nak bercakap aja, semua benda nak komen aja, mautun ajil, lebih baik cepat mati sajalah. Ibn Mubarak yang kata, bukan saya yang kata. Lebih baik cepat mati, pasal dia langsung tak ada manfaat untuk bumi. Tak ada manfaat, jemaah sekalian. Jadi kita jangan jadi orang yang tak ada manfaat untuk bumi ni. Kalau kita sedar akal kita tak tajam, nak hafal Quran dah rasa benak sangat dah, tak larat sangat nak ngapai, jaga akhlak. Rasa akhlak tak apa-apa nak elok, cari kawan. Ini kita kata tadi, kalau kawan tadi pula dia malah mampu menggoda kita, menghasut kita buat benda mungkar, tinggalkan. Wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Tinggalkan dia, Allah Ta'ala kata. Maksudnya bagi satu ucapan yang menyebabkan hati dia terkesan. Kalau macam ni aku tak ada kawan macam kau pun tak apalah. Aku nak pergi mengaji, kau malah ajak aku pergi main judi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan cakap semoga meninggal. Kan? Nak meninggal betul-betul kita rasa bersalah pula. Baik jemaah sekalian, wallahu taala a'lam. Tapi apa-apa pun bagi nasihatlah. Nasihat. Dan nak bagi nasihat ni jemaah sekalian, dia sangat berhajat pada politik juga. Maksud politik tu adalah kepada waktu yang sesuai, keadaan yang sesuai, dan seterusnya lah. Kan? Jangan depan-depan orang ramai kita bagi nasihat. Maka orang-orang macam ni tak akan terimalah nasihat kita. Jadi kalau kita berdua-dua dengan dia, hatta kalau dalam grup sekali pun, dalam grup kita ada 4-5 orang, mungkin kawan kita buat salah. So jangan bentangkan kesalahan dia di depan ahli-ahli grup yang lain. Cukup kita berdua je. Contohnya kita kata, Ahmad, tak betul apa kau buat ni, aku duk nampak. Tapi berdua sahaja.
Moga-moga dia terkesan dengan apa yang kita sampaikan. Allah Ta'ala a'lam. Jom, kita berhentilah dekat sini dan kita salat fardu isya secara berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.